Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi, mewakili penulis dan juga pembentang yang akan membentangkan makalah bertajuk Hidup Damai Bersama dalam Keluarga Beza Agama, meninjau pengalaman saudara baru dan keluarga non-Muslim di Sabah, ataupun in English, Peaceful Coexistence in Mixed Faith Family, reviewing the experience of new Muslims and non-Muslim family in Sabah. So, kita pergi ke pendahuluan dulu. Hidup damai bersama atau peaceful coexistence membawa maksud a living together in peace rather than in constant hostility. Dalam Islam pula merujuk kepada al-ta'ayush al-silmi yang bererti kehidupan secara aman dan damai bersama. Namun melihat kepada realiti hubungan keluarga berbeza agama, hubungan damai yang sudah lama dibina terganggu dan bermasalah disebabkan perubahan agama dalam ahli keluarga. Situasi tegang ini tidak hanya didasari oleh perbezaan agama yang melibatkan kepada peraturan dan kewajipan agama yang berlainan, namun hakikatnya disebabkan rentetan ketidaksediaan pihak keluarga terhadap perubahan yang berlaku. Namun demikian, kebanyakan kajian awal juga telah menyatakan bahawa hubungan tegang ini adalah bersifat sementara dan akan kembali pulih. Seterusnya hubungan berdamai kembali seperti sedia kala. Penjelasan ini telah dibuktikan melalui kajian kes oleh Suraya 2012 dan Azharuddin dan Khadijah 2014. Ketegangan hubungan adalah hubungan kepada damai yang dialami dalam keluarga ini mengambil tempoh lantaran memerlukan masa dan usaha menjernihkan hubungan. Oleh itu, makalah ini ingin membincangkan kedamaian bersama dalam keluarga campuran ini berdasarkan kepada pengalaman keluarga beza agama di Sabah. Seterusnya, objektif kajian ini, makalah ini adalah ingin memaparkan pengalaman hidup damai bersama dalam keluarga beza agama yang dipraktikkan berdasarkan amalan yang dipraktikkan oleh saudara baru dan keluarga non-Muslim, dan metod yang digunakan adalah menggunakan metod kualitatif dengan tumpuan kaedah temu bual ke atas responden yang dipilih secara rawak dan diwakili oleh saudara baru dan keluarga non-Muslim. Baik, saya menggunakan konsep keluarga bahagia dalam Islam, di mana keluarga itu sendiri bermaksud kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat yang terkecil melalui pertalian darah. Dalam Islam pula yang keluarga merujuk kepada perkataan bahasa Arab iaitu al-usratu yang berasal dari kata al-usru bermaksud ikatan. Namun lazimnya perkataan keluarga yang seringkali digunakan dalam Islam adalah al-ah berbanding al-usru. Islam telah menggariskan panduan melalui Al-Quran, hadis dan Nabi Muhammad SAW juga dijadikan sebagai role model panduan untuk keluarga bahagia. Menurut Hasan, ikatan pernikahan seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tenteram as-sakinah yang didasari oleh rasa cinta, mawaddah dan kasih sayang rahmah. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan yang bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Dan saya membawakan satu contoh riwayat hadis daripada riwayat Tabrani yang bermafhumnya daripada Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas daripada ayahnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara perkara yang membahagiakan itu adalah tunggangan yang baik, tempat tinggal yang selesa dan isteri yang solehah. Antara perkara yang menyiksakan ialah kenderaan yang buruk, tempat tinggal yang tidak selesa dan isteri yang buruk perangainya. Ayat Tabrani bab Ikram Al-Quraish wa ghair dzalik. Dan saya menyimpulkan di sini dengan mengambil pandangan Imam Al-Nawawi dalam kitab karangan beliau Riyadh As-Salihin. Pertama sekali, peranan seorang suami kepada isteri. Peranan yang kedua, peranan isteri kepada suaminya. Dan ketiga, mendidik dan membimbing anak dengan asas agama
Dan keempat, berbakti kepada ibu bapa dan menjaga hubungan baik dengan saudara maupun kepada kawan ibu bapa. Seterusnya saya membawakan fenomena keluarga beza agama di Sabah. Sebelum itu kita kena ketahui dulu pendefinisian keluarga beza agama, iaitu keluarga yang ahlinya berlainan agama. Namun terdapat dua jenis bentuk hubungan keluarga ini. Pertama, hubungan campuran yang tidak melibatkan penukaran agama ahli keluarga seperti pasangan suami isteri yang berkahwin dan masih ingin kekal dengan agama masing-masing. Yang kedua, hubungan campur agama yang melibatkan penukaran agama ahli keluarga, contohnya daripada agama Kristian kepada Islam. Dan yang ketiga, seterusnya di negeri Sabah pula, keluarga beza agama menjadi salah sebuah identiti unik kerana perkongsian hidup bersama tidak hanya dimanifestasikan melalui pergaulan semasa masyarakat tempatan, akan tetapi turut ditunjukkan melalui bentuk-bentuk hubungan keluarga. Dan seterusnya adalah faktor pembentukan hubungan keluarga beza agama ni terdapat dua faktor yang dikenal pasti. Pertama sekali faktor luaran, iaitu pergaulan semasa antara masyarakat pelbagai agama yang menjadi penyebab ataupun punca kepada konversi agama. Seterusnya faktor dalaman disebabkan perkahwinan campur yang melibatkan penukaran agama ataupun tidak melibatkan perkahwinan. Baik, seterusnya jadual 1 iaitu statistik saudara baru di seluruh Malaysia bagi tahun 2000 hingga 2012. Dilaporkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saya highlightkan negeri Sabah berwarna oranye atau kuning, menunjukkan bahawa negeri Sabah merupakan saudara baru yang paling ramai berbanding negeri-negeri lain. Seterusnya saya membawakan jadual 2 iaitu pendaftaran perkahwinan campur antara agama yang melibatkan penukaran agama kepada Islam mengikut daerah di Sabah bagi tahun 2000 hingga 2009. Sumber adalah daripada JAINS, iaitu Jabatan Hal Agama Islam Negeri Sabah, Kota Kinabalu. So kalau kita melihat kepada jumlah keseluruhan, amat memberangsangkan, dan ini menjadi satu sandaran kepada terbentuknya keluarga beza agama tadi. Seterusnya saya membawakan dua contoh kes keluarga beza agama. Kes pertama iaitu bapa Kristian, ibu Kristian, kakak pertama Kristian, kakak Kristian, responden sembilan yang mewakili Kristian, abang Islam, abang Kristian, dan responden terakhir mewakili side Muslim, iaitu saudara baru. Seterusnya, kes kedua pula, bapa Kristian, ibu Kristian, sehinggalah abang terakhir tu Kristian dan responden Islam. Saya mengambil dua juga yang mewakili keluarga non-Muslim dan pihak Muslim, iaitu saudara baru. Ini adalah antara contoh. Seterusnya, cabaran dalam hubungan keluarga beza agama terdapat tiga yang dikenal pasti. Yang pertama sekali, penyesuaian hubungan semula hubungan keluarga, iaitu perubahan memberi kesan kepada hubungan keluarga sehingga menyebabkan berlaku salah faham, hubungan semakin renggang dan lain-lain. Yang kedua, penukaran agama kepada Islam. Sesetengah masyarakat bukan Islam mempunyai perspektif negatif kepada Muslim, Islam ataupun Islam, agama Islam itu sendiri, dan saudara baru dianggap pengkhianat. Ketiga pula, impak psikologi, iaitu boleh dikatakan ianya sebagai kesan sampingan setelah perubahan agama dalam ahli keluarga, seperti gangguan emosi, mudah bergaduh dan cabaran saudara baru dalam menyesuaikan diri sebagai Muslim. Baik, seterusnya hidup damai bersama berdasarkan pengalaman saudara baru dan keluarga non-Muslim di Sabah. Iaitu kita kena fahami dulu, hidup damai bersama dalam hubungan berkeluarga merupakan suasana tentram dan tenang yang tercipta dan dirasai oleh setiap ahli keluarga. Dan mewujudkan suasana ini perlunya kepada kerjasama antara ahli keluarga dengan menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Terusnya saya bawakan dalil surah Ar-Rum ayat 21 sebagaimana yang saya jelaskan di atas tadi. Mafhumnya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sehingga pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kami berfikir. Oleh itu, berdasarkan kaedah temubual, kajian ini menjelaskan pengalaman bagi pihak saudara baru dan keluarga non-Muslim. Baik. Okey, saya meletakkan kepada dua posisi berbeza di mana pengalaman saudara baru, dan akan datang saya akan bawakan pula pengalaman daripada side
keluarga non-Muslim. Baik, saya membawakan 3 situasi, iaitu 3 buah keluarga yang ini di pihak Muslim ataupun saudara baru. Kita pergi pertama satu ke satu, iaitu pertama sekali, jadi setelah diorang yang belum Islam ini tahu, sebelum itu saya ingin ingatkan yang ini adalah bahasa Melayu Sabah. Okey, terima kasih. Seterusnya, pertama sekali, jadi setelah diorang yang belum Islam ini tahu saya dan bini saya masuk Islam, keadaan sedikit berubah. Diorang tidak kasih tahu, tapi nampak dari cara ambil masa jugalah perbetulkan keadaan itu. Tapi itulah sebab jalan ini yang saya mau ambil. Saya usahakan juga yang terbaik. Macam saya sendiri, paling utama saya jaga hormat. Saya jaga hormat orang tua lah. Lepas tu kalau ada order sindir-sindir tu, saya diam je lah. Maafkan je lah. Biasalah keluarga, besok-besok baiklah. Ada situasi kedua pula. Pada awal itu, lepas saya masuk Islam dalam tahun 2017, bapa saya lah paling nampak dia kecewa, mau marah. Mama saya pula, saya tidak pasti, tapi dia diam saja. Macam kecewa pun ada, sebab diorang ni banyak salah faham tentang Islam. Sebab itu diorang dah boleh terima saya masuk Islam. Jadi saya awal-awal itu, apa yang saya cuba, macam hari raya saya balik kampung. Walaupun awal-awal itu saya salam diorang, dah terima, sedih jugalah saya. Lepas tu saya tunjukkan akhlak yang baik, macam hormat orang tua gitulah. Lepas tu macam makan sama-sama lah. Biarpun diorang makan makanan lain, tapi saya tetap join diorang sama-sama. Lepas tu kena banyak sabar lah. Seterusnya kita bawa kes yang ketiga. Kami macam biasa juga, masa perayaan masih sambut sama-sama. Kerjasamanya tiada yang berubah. Seterusnya saya ringkaskan yang saya ambil yang kuning. Kami sediakan sebalik mungkin untuk memastikan orang datang sama, makan sama, itu saja. Tidak berapa memiliki duit kan, tidak kita sumbanglah beras ke apa. Maksudnya di sini bagi keluarga yang tidak mempunyai pendapatan lebih, begitulah. Dan indah meninggi suara dan keperhatian kita itu kepada orang tua, dan lawat juga selalu. Okay, ini side saudara baru. Kita nampak yang saya kuningkan itu antara amalan-amalan mereka dalam mengekalkan hubungan. Dan seterusnya pengalaman daripada side keluarga non-Muslim pula. Saya terus direct kepada yang di-highlight lah. Sebab inilah poinnya sebenarnya. Macam kita pergi yang pertama, macam saya kan, kalau memasak itu saya kasih asing. Sama juga barang-barang masak tu, macam kuali, saya kasih asing masa masak. Saya faham juga tu. Asal tidak timbulkan masalah, saya okey saja. Seterusnya, situasi kedua, tinggal sama-sama hari raya kah, Christmas kah, macam tiada apa-apa sudah. Cumanya ialah kita hormat dorang hormat kita, itu je. Jangan buat masalah, faham juga tu. Soal makanan pun begitu juga. Pandai-pandai mau faham yang mana dorang boleh, yang mana yang tidak boleh. Dan situasi yang ketiga pula, kita menghormati agama dia. Kita berusaha memahami cara kehidupan baru dia. Berusaha untuk memberi dia keselesaan misalnya dari segi makanan. Beritahu pengetahuan asas kepada anak-anak kami sekiranya masa solat macam tu. Maksudnya hormatlah waktu solat. Sebab kita kan ada 5 waktu macam tu. Dan kita doakanlah yang terbaik untuk dia. Kita sokong dia walaupun dia punya agama lain. Tidak pernah dan kami tidak pernah membeza-bezakan dia. Okay, ini kita dapat perhatikan amalan yang dipraktikkan oleh keluarga non-Muslim sendiri. Sama juga dalam berusaha mengekalkan hubungan keluarga dan mendamaikan keluarga itu. Seterusnya saya dapat simpulkan di sini, iaitu pertama, dalam agama Islam sendiri menegaskan institusi kekeluargaan sewajarnya menjadi ruang kepada ahlinya untuk hidup berdamai, menyelami pengalaman hidup damai bersama yang dimanifestasikan dalam hubungan keluarga beza agama di Sabah pula, dapat diperhatikan berdasarkan sikap dan amalan berterusan mereka. Justru, ikatan keluarga menjadi teras kedamaian walaupun berhadapan dengan keluarga yang berbeza fahaman, anutan dan amalan. Dan konklusinya, sikap timbal balik oleh saudara baru dan keluarga non-Muslim seperti saling menghormati dan memahami mampu menepis isu perbezaan antara mereka. Amalan-amalan murni yang dipraktikkan menjadi pemangkin kehidupan damai bersama walaupun dipisah dengan perbezaan agama, kemudian menjadi landasan kepada pengukuhan hubungan harmoni antara agama. Baik, kajian ini terima kasih kepada KPM atas grant yang disediakan, diperuntukkan.
Dan sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.